Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid 3A LP, 3 Excellence, harap semua dalam baik dan sihat semua. Okey, kita bersua lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Okey, pada kali ini kita akan belajar bidang akidah di bawah tajuk beriman kepada kitab. Okey. Semua boleh buka buku teks pendidikan Islam muka surat 72. Okey. Tajuknya beriman kepada kitab. Okey. Beriman kepada kitab ni merupakan salah satu daripada rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama beriman ataupun beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Ini tajuk kita belajar ni. Beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada Rasul. Yang kelima beriman kepada hari akhirat. Dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Tajuk kita beriman kepada kitab. Perhati dan teliti. Okey, ni ada seorang lelaki ni dia bagi ceramah. Ustaz lah ni bagi ceramah. Okey. Mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya? Okey. Dia kata apa? Saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran wahyu Allah. Apa maksud wahyu? Apa yang diturunkan oleh Allah SWT itu dipanggil wahyu. Okey. Yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir. Okey, Al-Quran adalah kitab yang paling akhir. Dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Okey. Ustaz ni kata Al-Quran ialah satu-satunya kitab yang tiada siapa nak boleh tiru. Tiada siapa yang boleh tiru kitab kandungan dalam kitab Al-Quran. Tiada siapa yang boleh. Tak kiralah dia pakai bahasa ke, pakai apa-apa sekalipun tak mampu nak tiru Al-Quran dan kekal sehingga hari kiamat. Itulah mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran. Okey. Kita masuk pula muka surat 73. Kewajipan beriman kepada kitab. Kewajipan beriman kepada kitabullah. Kitabullah ni kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah Al-Quran. Kita baca sama-sama. Ni ayat Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل صدق الله العظيم. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat ke-136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Okey, dalam ayat ni kata, wahai orang-orang yang beriman, iaitu kita, tetaplah beriman kepada Allah. Maksudnya, kita sentiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, iaitu Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib kita ketahui, ada 25 orang Rasul yang wajib kita ketahui. Dan kitab, kat sini, kitab yang diturunkan kepada Rasul. Okey, setiap Rasul, ada Rasul yang Allah turunkan kitab kepadanya. Jadi kita kena percaya. Serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Sebelumnya. Okey. Ini adalah kewajipan beriman kepada kitabullah. Okey. Hadirin dan hadirat sekalian, Al-Quran adalah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Ya, salah satu kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Quran. Kitab ni ada banyak yang Allah turunkan. Salah satunya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, wajib kita mesti beriman. Siapa yang tak beriman, maka dia telah melanggar salah satu daripada rukun iman. Okey, yang ketiga, Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah SWT yang mesti kita patuhi. Ya, dalam Al-Quran ada perintah. Apa yang Allah suruh buat ada di dalam Al-Quran. Dan larangan. Apa yang Allah larang, apa yang kita tak boleh buat, ada juga disebut dalam Al-Quran yang mesti kita kena ikut. Kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para Nabi dan Rasul. Dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Okey. Selain daripada Al-Quran, ada lagi kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan. Jadi semua kitab yang Allah turunkan itu kita mesti percaya apa yang terkandung di dalamnya. Okey, dia faham?
Okey. Kita masuk pula muka surat 74. Okey. Kitabullah sepanjang zaman. Okey, baru kita masuk kitabullah. Kitabullah ni apa? Okey. Kitabullah Subhanahu wa taala bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Okey. Kalam Allah ni kata-kata Allah yang diwahyukan, yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, kepada nabi dan rasul. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk. Syariat ni undang-undang ataupun peraturan, dan juga petunjuk. Petunjuk ni apa yang sebagai panduan kepada kita memimpin manusia ke jalan yang benar dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Dengan kitab-kitab inilah dia akan memandu kita, menjadi panduan kita supaya kita menjadi manusia yang benar dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Okey. Jadi kita dah belajar apa maksud kitabullah. Sekarang kita nak masuk pula kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Okey. Ada 4. Yang pertama, Zabur. Okey. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Okey, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Okey. Yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, Injil. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Okey. Dan yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah 4 kitab yang wajib kita ketahui. Ada kitab, ada 4. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Selain daripada kitab yang keempat ini, okey, ada juga, kita cuba tengok info kat bawah ni. Tulisan ni kecil saja. Okey, selain kitab, terdapat juga suhuf. Dia macam kitab tapi dipanggil suhuf, atau lembaran yang mengandungi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Okey, selain daripada nama kitab ada juga dipanggil suhuf. Suhuf ni kitab kecil. Okey, diturunkan kepada, seperti suhuf kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihi salam. Okey. Okey. Ada nama lain selain daripada kitab yang diturunkan kepada 4 orang nabi, iaitu Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ada lagi istilah lain yang dipanggil suhuf. Suhuf ni kitab kecil. Diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihi salam. Okey. Kita masuk pula muka surat 75. Okey. Kesan beriman kepada kitabullah. Okey. Nombor 1. Ustazah, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Apakah kesannya dalam kehidupan kita? Okey, ni jadi Luqman, kesan beriman kepada kitabullah itu banyak. Antaranya, okey, kesan kita beriman kepada kitabullah ini yang pertama, iman semakin bertambah. Okey, bila kita baca Al-Quran, kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, iman kita semakin bertambah. Sebab apa iman kita semakin bertambah? Sebab kita ikut ajaran yang diturunkan dalam kitab-kitab. Termasuklah Al-Quran. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah suruh kita jangan buat. Jadi, kita turut, kita taat. Jadi, iman kita semakin bertambah. Mendapat syafaat Al-Quran. Salah satu kelebihan orang yang membaca Al-Quran akan dapat syafaat. Okey? Syafaat apa? Syafaat ni pertolongan pada hari kiamat, pada hari akhirat nanti. Sesiapa yang selalu membaca Al-Quran akan mendapat syafaat. Dan dia akan memudahkan dia untuk insya-Allah masuk ke dalam syurga. Okey. Sesiapa yang selalu membaca Al-Quran, nanti Al-Quran pada hari kiamat akan bercakap dan akan mengaku di depan semua orang bahawa dia ini selalu membacaku. Jadi masukkanlah dia ke dalam syurga. Begitu. Syafaat, bantuan, pertolongan. Siapa yang suka baca Quran ni, selain dapat banyak pahala, 1 huruf 10 pahala, dan juga dia akan diberikan pertolongan untuk dia masuk ke dalam syurga. Begitulah. Okey. Seterusnya, hidup menjadi tenang dan teratur. Okey. Al-Quran ni, siapa yang baca, kitabullah ni siapa yang baca, hidup dia akan tenang. Sebab apa? Dia baca, dan dia kalau dia baca dengan faham makna dia,
jiwa dia akan tenang, dia akan hilang rasa resah gelisah dalam hidup dia. Okey. Yang seterusnya, masyarakat sejahtera, masyarakat aman, dia akan jadi aman damai. Sebab apa? Sebab dia ikut apa yang diturunkan oleh apa yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Okey. Yang seterusnya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman kepada kitab Allah secara automatik dia akan dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sebab orang tersebut selalu membaca Al-Quran, membaca kalamnya. Okey. Maknanya bila siapa yang membaca Al-Quran selalu membacakan, maka dia cinta kepada Allah, maka Allah akan sayang kepada dia. Okey. Cuba tengok dekat bawah ni. Info, ini berkaitan dengan perkataan syafaat tadi. Syafaat bermaksud pertolongan. Ini hadis. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Ini hadis riwayat Muslim. Macam Ustaz kata tadi, siapa yang membaca Al-Quran nanti pada hari kiamat, Al-Quran itu sendiri akan bercakap, akan mengaku dan akan membantunya untuk dia masuk ke dalam syurga. Jadi banyakkanlah membaca Al-Quran. Gunakan masa terluang ni. Kalau kamu semua ada masa terluang, free, tak ada apa di rumah, tambah sekarang ni PKP, kamu duduk di rumah saja, tak ke mana-mana. Kalau ada masa terluang, boleh membaca Al-Quran. Okey. Sekian saja daripada Ustaz untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Kita sambung next video. Okey, boleh? Next video seterusnya. Okey, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.